Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita untuk siri modul SPM yang ketiga, iaitu tajuknya bentuk geometri 3 dimensi. Okey, saya akan menerangkan contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bentuk geometri 3 dimensi yang mungkin keluar dalam bahagian A kertas 2. Kertas 2 bahagian A ni dia mengandungi 3 ataupun 4 markah. Untuk soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan satu gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman satu prisma tegak dan satu kuboid. ADEH ialah keratan rentas seragam prisma itu. Mana prisma? Prisma yang depan ni ialah prisma. Yang saya highlightkan guna pen kuning ni ialah prisma. Dan kuboid di sebelah belakangnya. Ni kuboid. ADEH keratan rentas. Mana ADEH? Yang depan ni ADEH. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gabungan pepejal itu. So kita nak cari gabungan isi padu bagi kedua-dua pepejal. Yang pertama yang kita perlu tahu ialah apa rumus isi padu bagi prisma, apa rumus isi padu bagi kuboid. Kuboid dia punya isi padunya ialah panjang darab lebar. Panjang darab lebar darab tinggi. Manakala kuboid manakala prisma ialah isi padunya luas tapak darab tinggi. Tapaknya mana dekat prisma ni? Tapaknya ialah bentuk yang sama atas dan bawah. Dalam kes ni tapaknya bentuk trapezium. Nampak yang saya tuliskan warna pen merah ni? Ini tapak dia. Baru dia panggil tapak. Ramai pelajar tersilap buat tapak di sebelah bawah ni. Kerana mereka beranggapan tapak mesti berada di sebelah bawah. Tak. Tapak dia mengikut pada bentuk yang sama bagi atas dan bawah. Kemudian kita nak kira dulu luas tapak. Kita buat kiraan kat sini. Yang pertama ialah bagi prisma. Tadi saya kata isi padunya ialah luas tapak darab tinggi. Jadi luas tapaknya ialah bentuk trapezium. Apa luas bagi trapezium? Trapezium dia punya rumus ialah 1/2 A tambah B darab tinggi. Ini trapezium. Kemudian darabkan lagi dengan tinggi prisma. So mana A mana B ni? A ni ialah jarak selari yang pendek ni. Ini ialah A. B ni yang panjang ni. Atas dan bawah lah. So A stand for atas, B stand for bawah. Jadi A ni berapa nilainya? Tengok sini. A ni nilainya 5, B nilainya 12. Jadi T ni tinggi trapezium mana? Ni kita punya dekat 6 cm ni. Itu tinggi trapezium. So kita masukkan dalam rumus 1/2. A nya ialah 5 tambah B, B nya ialah 12. Darabkan T nya ialah 6, tutup kurungan darab tinggi prisma. Mana tinggi prisma? Ni. Ni tinggi prisma ialah 4. So darabkan dengan 4. Kemudian kita kira guna kalkulator. Kita buat kurungan 1/2. Darabkan kurungan 5 tambah 12, tutup kurungan, darabkan dengan 6. Kemudian darabkan dengan 4. So jawapannya 204. Jawapannya ialah 204. So kita dah cari isi padu bagi prisma. Seterusnya kita akan cari pula isi padu bagi kuboid. Kuboid. So panjang darab lebar darab tinggi. So panjangnya mana? Kita boleh darabkan terus. Ini 6. Panjang 7, darab lebar dia 6,
darab tingginya 5. Okey, terus tekan kalkulator. Okey, 7 darab 6 darab 5, jawapannya 210. Jadi jumlah isi padu, jumlah isi padu, okey, tambahkan saja prisma. Okey, 204 tambahkan dengan kuboid 210. Okey, tekan kalkulator. 204 tambah 210, jawapannya 414 cm padu. Okey, so kita dah mencari jumlah isi padu bagi gabungan pepejal prisma dengan kuboid. Okey, so tengok soalan yang seterusnya pula. Okey, rajah 2 menunjukkan suatu pepejal yang terdiri daripada cantuman sebuah silinder kepada sebuah prisma tegak. Trapezium AFGB ialah keratan rendah seragam prisma itu. AB sama dengan BC sama dengan 9 cm. Tinggi silinder ialah 6 cm dan diameternya 7 cm. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gabungan pepejal itu gunakan pi sama dengan 22/7. Okey, langkah pertama kita pindahkan maklumat yang diberi dalam soalan ke dalam gambar. Okey, mula dia kata AB sama dengan BC. Mana AB? So ini AB. Okey, panjangnya ialah 9 cm, kemudian BC pun panjangnya 9 cm. So ini membentuk segi empat sama. Okey, kemudian dia kata tinggi silinder ialah 6. So tinggi silinder ni ialah 6. Kemudian diameternya 7. Okay, diameter ni daripada lilitan kiri ke lilitan sebelah kanan ni. Ini 7 diameter dia. Okey. So nak kira isi padu gabungan pepejal. So yang pertama ni ialah kita kena kira silinder dulu. Yang kedua ialah prisma. Okey, silinder dia punya rumusnya ialah isi padu bagi silinder ialah luas tapak darab dengan tinggi. Okey, prisma pun sama. Okey, ini prisma, isi padunya ialah luas tapak darab tinggi. Okey, so kita kira silinder dulu. Okey, silinder. Okey, isi padunya luas tapak darab tinggi. So luas tapak bagi silinder ialah bentuk bulatan. Luas bagi bulatan ialah pi j kuasa 2. Okey, darabkan dengan tinggi silinder. So pi diberi ialah 22/7 darab jejari. Okey, kalau ni diameternya 7, jejarinya separuh daripada 7. So separuhnya berapa? Kalau kita guna kalkulator, 7 bahagi 2, jawapannya 3.5. So jejarinya ialah 3.5. So darabkan dengan 3.5 kuasa 2, darabkan dengan tinggi silinder ialah 6. Okey, So terus gunakan kalkulator. Okey, kurungan 22/7 darabkan dengan 3.5 kuasa 2 tutup kurungan darabkan dengan 6. Jawapannya ialah 231. Okey, itu yang pertama. Yang kedua nak kira pula prisma. Okey, prisma dia punya isi padunya ialah luas tapak darab tinggi. So mana tapak bagi prisma? Tapaknya bukan yang bawah Tapaknya pastikan bentuknya sama kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Okey, kalau tengok tapak bawah ni tak sama dengan yang atas sebab bawah ni bentuk segi empat tepat, atas ni bentuk segi empat sama. So dia punya tapaknya ialah bentuk trapezium. Biasa dia tricky kat sini lah. Okey, tapaknya bentuk trapezium. Sebab kiri dan kanan tapaknya sama. Okey, bentuk trapezium juga. So luas bagi trapezium ialah 1/2 A tambah B darabkan dengan tinggi trapezium darabkan dengan tinggi prisma. Okey, jadi mana A mana B? So ini A, nilai bagi A tadi ialah 9. So nilai ni B, atas dan bawah. A atas, B bawah. So tak nampak pula. Ni 8 ni ialah tinggi bagi prisma. So masukkan dalam rumus 1/2 A nya berapa? 9 tambah B nya berapa? 12 darabkan dengan tinggi prisma ialah 8.
tutup kurungan, darabkan dengan tinggi prisma. Okey, mana tinggi prisma? Okey, GH ni sama panjang dengan 9. Jadi tinggi prisma pun 9. So, kita guna kalkulator. Okey, tarik ke bawah balik. Okey, kurungan 1/2 darabkan kurungan A tambah B, 9 tambah 12 tutup kurungan, darabkan 18 tutup kurungan, darabkan dengan 9. Jawapannya ialah 1701. Okey, jadi jumlah isi padu dah dapat kedua-duanya. So, jumlah isi padu, okey, luas ni isi padu silinder 231 tambahkan isi padu prisma 1701. Jawapannya ialah 1932 sentimeter padu. Okey, so kita dah siap menjawab contoh soalan yang kedua, iaitu gabungan pepejal silinder dan prisma. Okey, tengok contoh yang ketiga pula. Okey, contoh yang ketiga pula. Raja 3 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk hemisfera. Sebuah pepejal berbentuk kon dikeluarkan daripada hemisfera itu. Jari hemisfera ialah 7 cm. Okey, mana jari hemisfera? Okey, yang ni daripada sini titik di pusat tengah terus ke lilitan hujung ni dipanggil jari, so di 7. Kemudian dia kata jari kon tu pula ialah 4 cm. So yang kon pula, saya tukar penjap. Kon pula dia punya jarinya ialah 4. Okey, dan tinggi kon ialah dan tinggi kon ialah 3.5 cm. So ni tinggi kon, tingginya ialah 3.5 cm. Menggunakan pi sama dengan 20/7, hitung isi padu dalam sentimeter padu. Okey, beri jawapan yang betul pada dua tempat perpuluhan. Okey, maksudnya kita kena cari isi padu yang tinggal lepas kon ni dikeluarkan. Okey, bila disebut kon dikeluarkan bermaksud operasinya kita kena tolak. Okey, dia kata dikeluarkan ni, operasinya kena tolak. Kalau dia kata jumlah, kena tambah. Okey, so yang pertama cari dulu isi padu yang besar ni, ini separuh. Okey, ini hemisfera. Okey, hemisfera dia punya isi padu ialah 2/3 pi j kuasa 3. Okey, isi padu kon pula isi padunya ialah luas tapak 1/3 luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak tadi. Kenapa 1/3? Sebab nak ingat senang je, dia bentuk puncaknya bentuk segitiga, jadi dia terus 1/3. Dia sama macam piramid. Piramid pun, kalau piramid pun dia punya bentuknya segitiga. Okey, jadi dia terus dia punya isi padu 1/3 luas tapak darab tinggi, sama dengan kon. Okey, so kita kira hemisfera dulu. Hemisfera, okey, isi padunya ialah 2/3 pi j kuasa 3. Okey, masukkan dalam rumus 2/3. Okey, 2/3 darabkan dengan pi. Pi ialah 22/7. J ni berapa tadi? J dia bagi hemisfera ialah 7. Okey, 7 kuasa 3. Okey, terus gunakan kalkulator, tak ada masalah. Okey, 2/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 7 kuasa 3. Silap. Okey, 7 kuasa 3. So tekan sama dengan, jawapannya 718.67. Kita gunakan pada dua tempat perpuluhan. Okey, kemudian yang kedua kita nak kira pula kon. Kon, okey, dia jenis padu ialah 1/3 luas tapak darab tinggi, 1/3 darab luas, luasnya bentuk bulatan, pi j kuasa 2 darabkan, boleh rapat-rapat lah, senang, 1/3 pi j kuasa 2 darabkan dengan tinggi. Okey, 1/3 darab pi
22/7 darab jari bagi kon ialah 4. 4 kuasa 2 darab tinggi bagi kon ialah 3.5. Okey, so terus gunakan kalkulator. 1/3 darabkan dengan kurungan 22/7 darabkan dengan 4 kuasa 2. Okey, darabkan dengan 3.5 tekan sama dengan jawapannya 58.67. Gunakan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi kita nak kira sekarang jumlah isi padu yang tinggal. Okey, jumlah isi padu yang tinggal. Okey, yang tinggal lah. Okey, saya tulislah takut lupa. Okey. So tolakan hemisfera 718.67 tolakan dengan kun. Okey, cos pula. Okey, kun. Okey, kun. Okey, kun 58.67. Okey, kita kira guna kalkulator. 718.67 tolakan dengan 58.67. Jawapannya ialah 660 cm padu. Okey, ini bagi contoh soalan yang melibatkan kalau nak cari baki jumlah isi padu yang tinggal. Okey, tengok contoh yang seterusnya pula. Okey, contoh yang keempat pula. Darjah 4 menunjukkan pepejal yang tinggal setelah sebuah silinder dikeluarkan daripada sebuah kubus. Diameter silinder ialah 7 cm. Okey, diameter silinder, diameter ni daripada kiri ke kanan dilitani. Okey, panjangnya ialah 7 dan tinggi silinder ialah 10 cm. So tinggi dia ni 10 cm. Ni tinggi ni 10 cm. Kemudian menggunakan pi 22/7 hitung isi padu dalam sentimeter padu pepejal yang tinggal. Beri jawapan yang betul pada dua tempat perpuluhan. Okey, so kubus ni kita tahu dia punya panjang, lebar dan tinggi semua sama. So ni 10, ini pun 10, yang ni pun 10. Jadi rumus bagi kubus. Okey, kubus ialah isi padu panjang darab lebar darab tinggi. So bagi silinder, silinder isi padunya ialah luas tapak darab tinggi. Okey, so kita kira dulu yang paling besar. So kita kira kubus. Okey, isi padu bagi kubus ialah panjang darab lebar darab tinggi. So panjangnya 10, lebarnya pun 10, tingginya pun 10. Jadi 10 darab 10 darab 10. So guna kalkulator. 10 darab 10 darab 10. Jawapannya ialah 1000. Okey, yang kedua pula ialah silinder. Okey, silinder isi padunya ialah luas tapak darab tinggi. So luas tapak bagi silinder ialah bentuk bulatan. Pi C kuasa 2 darabkan dengan tinggi silinder. So pi ialah 22/7. Jejari ialah jejari kalau diameternya 7, kalau jejarinya separuh. Okey, separuh. Jadi 7 bahagi 2 jawapannya 3.5 yang separuh ni. So darabkan dengan 3.5 kuasa 2 darabkan dengan tinggi silinder ialah 10. Okey, so guna kalkulator. 22/7 darabkan dengan 3.5 kuasa 2 darabkan dengan 10. Jawapannya ialah 385. Jadi baki yang tinggal. Okey, jadi jumlah isi padu yang tinggal. Okey, 1000 kubus tadi 1000 tolakkan dengan silinder 385. Okey, 1000 tolakkan 385. Jawapannya 615. Okey, tak ada perpuluhan pula. Okey, mungkin salah typing ni. Okey, so mudah saja sebab kubus di direct equation. Silinder pun kalau dah hafal rumus pun sangat mudah. Okey, dan rumus bagi isi padu pun semua diberikan dalam senarai rumus. Okey, dalam kertas soalan. Okey, seterusnya tengok contoh yang kelima pula. Okey, contoh yang kelima. Rajah 5 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah prisma tegak
dan sebuah piramid tegak yang tercantum pada sata EFGH. V terletak tegak di atas tapak EFGH. Trapezium EABGF ialah keratan rentas seragam prisma itu. Okey, tinggi piramid ialah 8 cm. So, tinggi piramid daripada puncak ke tapak sini, tingginya ialah 8. Kemudian dia kata panjang FG ialah 14. Mana FG? Okay, FG panjangnya ialah 14. Okey. Kemudian apa lagi soalan dia? Okey, soalannya hitung isi padu dalam sentimeter padu. Okey, salah dia punya unit sentimeter padu piramid tegak itu. Okey, kita kena kira dulu. Yang pertama, isi padu bagi piramid. So, piramid dia punya isi padu 1/3. Okey, kenapa 1/3 tadi saya dah beritahu? Okey, sebab dia punya atas ni bentuk macam segitiga, memang bentuk segitiga pun. Jadi dia 1/3 luas tapak. Okey, darabkan dengan tinggi. Okey, sekarang luas tapaknya bentuk apa? Segi empat sama ke segi empat tepat? Okey, tapaknya bentuk segi empat tepat. Okey, so kita tahu sini bawah DA ni 6, jadi EF ni pun ialah 6. Okey, jadi kita boleh kira. Okey, yang pertama bagi piramid. Okey, dia punya isi padu ialah 1/3 luas tapak darab tinggi. So, 1/3 darabkan luas tapak, tapaknya bentuk segi empat tepat. Jadi, panjang darab lebar. So, panjang darab lebar ialah 14 darabkan dengan 6. Okey, darabkan dengan tinggi piramid tadi diberi ialah 8. Okey, jadi terus tekan kalkulator, senang saja. 1/3 darabkan dengan kurungan 14 darab 6 darabkan dengan 8. Jawapannya ialah 224. Okey, ini isi padu bagi, ini soalan yang pertama. Isi padu bagi piramid 224 cm padu. Okey, soalan yang kedua pula. Diberi bahawa isi padu gabungan pepejal itu ialah 584 cm padu. Okey, bukannya persegi padu. Okey, hitung panjang dalam sentimeter bagi AF. Mana AF? Ni. Okey, maksudnya tinggi prisma ni kita tak tahu. Okey, jadi untuk soalan B ni pula, okey, yang pertama kita cari dulu isi padu bagi prisma. Okey, prisma ialah isi padunya luas tapak darab tinggi. Okey, so yang kedua ni cari dulu isi padu prisma. Okey, isi padunya ialah luas tapak darab tinggi. So, seperti biasa jangan lupa dia punya tapak prisma ialah bentuk yang sama. Okey, antara atas dan bawah ataupun kiri dengan kanan. Jadi tapaknya sentiasa sini bentuk trapezium. Okey, sebab dia sama kiri dan kanan. Okey, jangan pilih yang bawah ni pula. Okey, salah lah. Okey, jadi luas tapak trapezium 1/2 kurungan A tambah B darabkan dengan tinggi prisma. Okey, sorry, tinggi trapezium darabkan dengan tinggi prisma. Okey, 1/2, jadi A mana? A ni 14, B ni 10. Okey, jadi A ni 14 tambah B 10. So, tinggi prisma ni, ni tak tahu ni. Ni yang kita kena cari ni. So, letak kat sini huruf. Pilih huruf apa boleh? Huruf H lah, senang. Okey, huruf H. Okey, darabkan dengan tinggi prisma ialah 6. Okey, so kita permudahkan. Okey, 1/2 14 tambah 10 ialah 24 H. Okey, darabkan dengan 6. Okey, so kita darabkan 1/2 1/2 darabkan dengan 24 darabkan dengan 6. Jawapannya ialah 72 H. 72 H. Jangan lupa H tu. H tu tadi kita nak cari. Okey, kemudian dia kata maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, jumlah isi padu ialah 554. Bermaksud kat sini, okey, kalau isi padu piramid
tambahkan dengan prisma. Okey, jumlahnya ialah 584. Tadi piramid dah dapat 224. Okey, tapi prisma ni tak lengkap. Kita cuma dapat 72H sama dengan 584. Okey, so apa yang kita nak buat? Okey, kalau nak paling mudah, kita boleh terus gunakan kalkulator. Caranya seperti mana kita guna dalam persamaan linear serentak. Okey, iaitu 224 tambah 72H. So dalam kalkulator saya gantikan dengan huruf X. Okey, alpha calc 584 tekan shift tekan calc, shift calc 2 kali. Jadi nilai H ni sama dengan 5. Okey, so kita dah siap menjawab contoh soalan yang ke-5. Okey, kita cari dulu tinggi isi padu piramid, kemudian baru kita kira tinggi dengan menggunakan kaedah persamaan linear. Okey, selanjutnya tengok contoh yang ke-6 pula. Okey, contoh 6. Okey, yang terakhir sekali dalam modul ini, rajah 6 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang dibentuk daripada cantuman sebuah prisma tegak dan sebuah separuh silinder pada sata segi empat tepat ABFE. Segitiga bersudut tegak DFE ialah kerata rentang seragam prisma itu. Diameter separuh silinder ialah 7 cm. Okey, diameter separuh silinder. Okey, bermaksud ni dia punya jaraknya 7. Dan isi padu gabungan pepejal ialah 451.5 cm padu. Okey, bukan persegi, padu. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung yang pertama isi padu dalam sentimeter padu bagi separuh silinder itu. Okey, so nak kira yang pertama isi padu silinder. Okey, silinder dia punya isi padu ialah luas tapak darab tinggi. Okey, tapi kalau tengok pada gambar, disebabkan dia punya silinder ni dah potong separuh, jadi bila potong separuh bermaksud dah tinggal 1/2. Okey, darabkan dengan tapak dia bentuk bulatan. Okey, pi j kuasa 2 darabkan dengan tinggi silinder. Okey, jadi 1/2 darab pi ialah 22/7. Jejarinya berapa? Kalau diameternya 7, jejarinya separuh lah. Jadi separuh bagi diameter 7, 7 bahagikan dengan 2. Jawapannya ialah jarinya ialah 3.5. So sini 3.5 kuasa 2 darabkan dengan tinggi silinder mana? Ni 6. So ni pun 6. Tinggi silinder ialah 6. So kita terus gunakan kalkulator. 1/2 darabkan dengan kurungan 22/7 darabkan dengan 3.5 kuasa 2 tutup kurungan darabkan dengan 6. So jawapannya 115.5 sentimeter padu. Okey, so dah siap. Yang pertama mencari isi padu separuh silinder. Okey, soalan yang kedua pula. Panjang dalam sentimeter BC. Okey, mana BC? BC, ni BC. Okey, ni. So kita wakilkan sebagai huruf X, dah senang. Okey, so tadi dah tahu dia punya isi padu bagi silinder. Okey, ini silinder. Ini ialah bentuk prisma. Okey, prisma ialah isi padunya luas tapak darab tinggi. So tengok bentuk tapak bagi prisma ni ialah bentuk segi 3. Okey, sebab dia sama atas dan bawah bentuk segi 3. Okey, jadi untuk B ni yang pertama cari dulu isi padu bagi prisma. Okey, prisma isi padunya ialah luas tapak darab tinggi. So luas tapak ni tadi kata bentuk segitiga. Luas segitiga ialah 1/2 darab panjang darab lebar darabkan dengan tinggi. So 1/2 panjangnya berapa? Okey, ni panjang tak tahulah. Okey, panjangnya X. Okey, saya letak huruf X. Tingginya berapa? Ni tingginya tadi ialah 7. Okey, sama atas bawah 7. So lebar bagi segitiga ialah 7 darabkan dengan tinggi prisma ialah 6. Okey, darabkan dengan 6. Okey, so kita boleh darabkan dulu nombor-nombornya. 1/2 darabkan dengan 7 darabkan dengan 6
Jawapannya okey, 21x. Okey, so sekarang nak mencari panjang BC. So tambahkan dulu. Okey, tadi silinder ialah silinder tambah prisma, jumlah isi padu ialah 451.5. Di silinder 115.5 tambahkan prisma 21x sama dengan 451.5. Okey, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Okey, untuk mencari nilai x, 115.5 tambahkan dengan 21 alfa x alfa kap 451.5 shift kap 2 kali. So nilai x ni ialah 16. Okey, so kita dah siap mencari panjang bagi BC. Okey, itu saja untuk video kali ini. Okay, saya dah menerangkan mengenai yang pertama tadi, gabungan pepejal. Jumlah isi padu, operasinya kena tambah. Kemudian yang kedua tadi kita belajar jumlah isi padu, tambah, kemudian isi padu yang tinggal, kena tolak operasi dia, dan juga nak mencari nilai panjang yang kita tak tahu, ataupun panjang atau tinggilah, panjang sisi yang kita tak tahu. Okey, so itu saja. Sampai kita berjumpa lagi. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran dan pertanyaan, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.